Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk sama-sama mengimarahkan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Moga-moga kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian tafsir kita, yang mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح Walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebihan dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya, kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seagama. Dan Allah mengetahui akan orang-orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaulnya kamu dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 219 hingga ayat 220.
Ayat yang kita baca pada pagi ini masih lagi berkait dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam kehidupan kita beragama. Allah Taala telah pun menjadikan agama ini sebagai cara hidup dalam kehidupan kita, untuk memandu kita kepada kehidupan yang mencapai keharmonian dan kesejahteraan. Sebagaimana yang kita maklum, Islam itu yang dihuraikan oleh ulama berdiri ataupun berasaskan kepada 5 maqasid ataupun maqasid asy-syar'iyyah. Iaitulah hifzuddin, menjaga agama, hifzul nafs, menjaga nyawa, hifzul akal, menjaga kewarasan akal, hifzun nasab, menjaga kesucian nasab keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Namun kelima perkara ini adalah asas kepada jaminan kehidupan, penjagaan dan pemeliharaan dalam pencegahan kehidupan para penganut Islam ini, supaya kehidupan mereka ini terbela dan kehidupan mereka ini mendapat memenuhi fitrah kehidupan dan kejadian mereka. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyebut inna din indallah al-Islam. Agama yang hanya diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari acuan hidup ataupun agama selain daripada Islam, maka ianya adalah ditolak, tak diterima, dan mereka pada hari akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi bagi mereka yang mengambil acuan lain selain daripada Islam. Termasuklah bagaimana acuan Islam itu yang Allah terapkan kepada kita kalangan hamba-hambanya, merangkumi hukum-hukum, merangkumi polisi dan dasar kehidupan, seperti adanya perkara yang dihalalkan, adanya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat-ayat yang lalu dinyatakan mengenai hukum-hukum, termasuklah hukum jihad, hukum berhijrah, dan juga hukum-hukum yang lain dalam memastikan kehidupan manusia ataupun orang Islam itu terjamin, mencapai kepada kesejahteraan dan bahkan mencapai kepada kemuliaan, memenuhi fitrah kejadiannya. Termasuklah ayat 219 yang kita baca sebentar tadi, mengaitkan hukum berkenaan dengan pengharaman arak, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala telah pun mendidik kita dengan sistem kehidupan yang sempurna. Kalau kita lihat kehidupan manusia yang mengambil selain pada Islam, selain daripada sistem yang Allah Ta'ala perintahkan, kehidupan mereka huru-hara, kehidupan mereka tak dapat keharmonian. Cuba kita tengok bagaimana manusia yang hidup berteraskan sistem kapitalis, tak ke mana juga. Berteraskan kepada komunis pun tak ke mana juga. Berteraskan kepada liberalis pun tak ke mana juga. Berteraskan kepada ideologi kehidupan yang semuanya itu bukan datang daripada Allah. Akhirnya kehidupan mereka itu huru-hara, tak capai kepada kesempurnaan dan tidak mampu memenuhi keperluan fitrah manusia. Maka sebab itulah bila kita ambil pegang pada hukum hakam Islam, maka semuanya mendapat jaminan. Termasuklah apabila ayat 219 ini Allah menekankan berkenaan dengan hukum pengharaman arak. Dan bagaimana Allah Ta'ala melalui ayat ini kita dapat menyaksikan di sana berlakunya huraian ulama, di sana berlakunya pengharaman arak secara berperingkat-peringkat. Kerana kita sedia maklum, arak ini suatu budaya yang tepu dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliah. Ketika sebelum Nabi SAW diangkat kenabian, bawa agenda transformasi ataupun agenda nak ubah masyarakat Arab ni, termasuklah nak mengharamkan arak ini, maka Allah ajar didik Nabi pengharaman itu tak berlaku secara drastik ataupun tak berlaku secara sekaligus, berlaku secara berperingkat-peringkat. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk para hambanya, para makhluknya.
Termasuklah bagaimana Allah menyebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu mengenai hukum arak dan judi. Kerana ia menjadi suatu perkara yang dah sebati dalam masyarakat Arab. Namun di kalangan para sahabat, di kalangan mereka yang sudah dapat nikmat Islam pada waktu itu, maka sebelum mereka Islam ni, mereka dah menjadi sinonim. Arak, judi ni perkara kehidupan mereka. Lalu bila mana Allah Ta'ala lontarkan hidayah ataupun ketukkan hidayah dalam hati dan sanubari mereka, mereka mendapat nikmat iman. Kemudian dalam keadaan mereka nak lalui kehidupan itu, yang mana sebelum ini mereka dah sebati dengan arak, sebati dengan judi. Macam kita lah dah biasa makan nasi, tiba-tiba orang larang makan nasi. Maka kita pun rasa macam adalah keinginan lagi nak makan nasi. Maka begitulah situasi fitrah mereka pada sahabat pada permulaan itu, begitulah. Sehingga mereka ini pun bertanya kepada Nabi SAW mengenai arak bagaimana. Sehingga pada waktu itu Allah Ta'ala mendidik mereka dengan menurunkan ayat-ayat tentang mengenai larangan mengambil arak secara berperingkat-peringkat. Antara ayat yang Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan wala taqrabus salah wa antum sukara. Janganlah kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu itu mabuk, ataupun dalam keadaan kamu itu tak sedar apa yang kamu katakan. Sebelum turun ayat ni dulu berkenaan dengan bagaimana qul fihima ismun kabirun. Ini step yang pertama Allah ajar. Ayat 219 ni Allah Ta'ala ajar bagaimana Nabi nak jawab kepada para sahabat ni. Katakanlah wahai Muhammad, keduanya ada dosa besar dan ada pula manfaat. Tengok cara Allah Ta'ala nak bimbing para sahabat pada waktu itu dalam mencapai kepada kesempurnaan iman. Maka Allah Ta'ala khabar ke Nabi, beritahu pada mereka arak ni hakikatnya ada dosa besar, ada dosa, bahkan dosanya besar. Dan ada pula beberapa manfaat, tidak dinafikan. Memang pun arak ni dari sudut adalah sedikit manfaat, dari sudut contoh dia untuk beberapa aktiviti perubatan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala nak guna pendekatan supaya tak kejut sangat. Supaya tak setak karung, orang Tanu kata tak. Dalam keadaan mereka ni tak terkejut dengan proses pengharaman itu. Dalam masa yang sama, walaupun adanya manfaat, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Ini ayat psikologi sikit lah. Ayat Allah Ta'ala nak berfalsafah sikit dengan para orang beriman, para sahabat khususnya pada waktu itu. Asalnya nak khabar dosa besar, haram. Tapi nak bagi orang kata apa, secara comel, supaya tak kejut. Maka Allah Ta'ala mengatakan dosanya lebih besar daripada manfaat. Tak dinafikan ada manfaat, tapi dosa lebih besar pada manfaat. Dan mereka bertanya, namun daripada situlah berlakunya turun ayat Allah Ta'ala yang kedua tadi, ketika para sahabat walaupun telah dinyatakan berkenaan dengan situasi arak itu dosa lebih besar pada manfaat, tapi belum mendapat suatu pengharaman mutlak. Masih lagi ada yang masih boleh minum arak waktu itu, sebab moga amalan sebati, budaya dah kehidupan. Maka Allah turunkan ayat yang selepas padanya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu ni mabuk, dalam keadaan kamu ni tak sedar. Tak sedar apa yang kamu cakap, apa yang kamu katakan. Ini disebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah, tak silap saya, menyatakan berkenaan dengan pengharaman tersebut. Maka di sana proses pengharaman yang makin hampir. Maka berlaku peristiwa di kalangan sahabat pada waktu itu, ketika ada seorang tu dia tengah mabuk, lalu dia solat. Dalam keadaan dia solat tu, dia baca ayat salah dari sudut penyataan ayat, terutama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Lari maksud tu. Sepatutnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang yang kafir, sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi waktu sahabat tadi ketika dia mabuk solat, dia baca ayat
qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Teruk paroklah maksud dia, wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Tu tengah mabuk, sahabat tengah mabuk. Maka daripada rentetan peristiwa itu dikabarkan kepada Rasulullah, lalu Allah Taala turunkan ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Secara berperingkat Allah Taala mendatangkan satu hukum yang mengharamkannya secara berperingkat sehingga akhirnya dapat diterima akal. Sebab pada waktu itu orang pun fikir nampak logik pun ya, dan memenuhi tuntutan pun dia. Betul sungguh bila dah mabuk dah sedar dah cakap apa. Dah sedar dah apa yang diutarakan. Maka ini antara proses untuk apa? Hifzul akal, menjaga akal fikiran. Dalam sudut maqasid asy-syar'iyyah tadi, salah satu daripada 5 tadi apa dia? Menjaga akal, kewarasan akal. Antaranya pengharaman arak. Allah nak haramkan arak itu, Allah haramkan arak itulah untuk nak jaga akal orang-orang Islam. Daripada apa dia? Orang beriman daripada tersalah perhitungan dan perkiraan dalam kehidupan. Bila mabuk, hilang kerasionalan, hilang rasional akal dia berfikir dengan waras. Maka sebab itu apabila hal ini berlarutan, diharamkan sedikit demi sedikit sehinggalah turunnya ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah Ta'ala kata sesungguhnya arak, judi, tilik nasib, sembah patung dan segala apa amalan syirik merupakan amalan yang keji daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu jauhkannya, erti kata lain haram ke atas kamu. Lepas pada turun ayat tu, barulah para sahabat dalam keadaan menerima dengan penuh, orang kata apa, rela dan dengan penuh ketaatan, sehingga dinyatakan riwayat di kalangan sahabat ada yang masih berbaki tong-tong arak, geleng-geleng arak dalam simpanan mereka, lalu mereka pecahkan tong-tong arak tersebut. Lalu mereka pecahkan geleng-geleng arak yang ada dalam rumah mereka pada waktu itu. Sehingga diriwayatkan sampai banjir kawasan rumah mereka dengan minuman arak yang mereka simpan dalam stor mereka itu. Kalau kena kita barangkali tak apa, habis stok dulu. Barangkali sayang ke benda? Bukan murah. Bukannya senang nak buat, nak kena perang dulu. Tapi tengok bagaimana tahap iman pada sahabat pada waktu itu. Hasil daripada didikan tarbiyah Allah Ta'ala secara berperingkat-peringkat tadi, bila dah tiba masa pengharamannya secara mutlak, maka mereka terima tanpa ragu, mereka terima tanpa timbulnya satu penentangan secara dalaman hati mereka, melainkan mereka hanya terima saja. Sami'na wa ata'na, maka tak ada dah fikir bak sayang ke tak sayang ke, yang penting redha Allah Ta'ala. Ini juga nilai yang patut kita belajar daripada kisah ataupun daripada situasi tersebut. Yang juga merangkumi apa-apa kehidupan kita lah. Tak semestinya dengan arak saja. Apa-apa kehidupan yang bersifat larangan Allah, yang mana larangan itu barangkali gerak kerja itu mungkin kita mesra dan suka buat benda itu. Dan memenuhi keperluan ataupun memenuhi tuntutan nafsu kita, tapi ia bersifat satu pengharaman dan larangan daripada Allah. Maka sifat orang beriman apabila mendapat tahu sesuatu ketetapan pengharaman dan larangan daripada Allah, lalu mereka sepatutnya apa dia? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nak bina, nak lahir generasi yang beginilah begitu mencabar dalam kehidupan kita secara individu maupun berkeluarga maupun bermasyarakat dan juga bernegara. Maka sebab itulah kehidupan kita ni tak boleh hanya ukur pada individu saja. Kehidupan kita ni dia saling berkait dengan apa dia? Kemasyarakatan. Sebab itulah adanya tuntutan kita ni diwajibkan dan dipertanggungjawabkan melaksanakan urusan khalifah. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Sebab apa? Nak menyelaras, nak memandu kehidupan ataupun nak membina, memayungi kehidupan masyarakat dan bernegara itu dengan sistem Islam, SOP yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka barulah hidup tadi akan mendapat
jaminan kesejahteraan. Sebab itulah Nabi tebang teruk juga di Mekah tu, bawa Islam, cerita pasal Islam, nak tegakkan negara Islam di Mekah. Tiba-tiba berlakunya penentangan, berlakunya halangan. Dan kita dah kupas pada ayat yang lalu berkenaan dengan hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Pada minggu lepas kita dah huraikan. Di situlah berlakunya kefarduan berhijrah, sehingga Nabi berpindah daripada Makkah ke Madinah bertujuan nak ambil topok, nak bina kekuatan supaya tertegaknya sebuah kuasa pemerintahan. Islam mesti tertegak dengan kuasa pemerintahan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi telah beritahu kepada kita, Islam itu mesti berada di atas, tak boleh berada di bawah. Erti kata lain, Islam mesti berdaulat. Bila berdaulat ni apa maksud dia? Islam ada kuasa. Bukan setakat berkuasa dan kebal. Maksudnya tak boleh diperkotak-katikkan. Maka bila dia dilaksanakan dasar-dasar kehidupan, sistem kehidupan tu confirm, jelas tidak boleh dihalangi sebab dia sudah berdaulat. Maka sebab itulah hari ini kita kena menyaksikan dengan realiti masyarakat umat Islam, baik di peringkat dunia maupun dalam peringkat negara kita belum mencapai kedaulatan sepenuhnya. Kenapa saya berani berkata demikian? Cuba kita tengok dari sistem mahkamah dalam negara kita. Sistem pengadilan yang berlaku dalam negara kita. Ia berlaku dua sistem. Sistem mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Dalam pelaksanaan mahkamah, dalam menjatuhkan hukuman terutama bagi orang Islam, ada gerak kerja ataupun kesalahan kes-kes yang dibicarakan tak dapat diputuskan di peringkat syariah, mahkamah syariah. Yang akhirnya berakhir dengan apa dia? Keputusan di peringkat mahkamah sivil. Seperti isu murtad, seperti isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal ehwal Islam. Sampai ada mahkamah syariah tidak ada kekebalan, tidak ada kekuatan dalam meletakkan suatu keputusan. Kadang-kadang dia tertangguh, pending sebab macam-macam fasa-fasa, klausa-klausa dalam enakmen undang-undang tu tidak berpihak kepada keputusan mahkamah syariah. Akhirnya bawa kepada mahkamah sivil. Maka kita ni tidak kebal dari sudut undang-undang Islam. Akhirnya apa dia? Dieksploitasikan kita dengan sistem sivil ataupun sistem kehidupan yang tidak menurut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebab itulah kita perlu berdaulat dengan sebuah kuasa pemerintahan yang sebenarnya. Sebab itulah kita dengan kuasa majoriti yang ada dalam masyarakat kita, dalam negara kita ini, terutama di kalangan pemimpin yang dipilih melalui pilihan raya ini, ia mesti berperanan dalam Dewan Rakyat untuk apa? Membicarakan dan juga mengusulkan satu usul yang sehingga boleh membawa kepada kekebalan undang-undang Islam itu sendiri. Itu penting. Ni yang kita nak khabar kepada masyarakat ni, sehingga masyarakat kita ada yang tak faham, kata malah cara aku politik politik suku, agama suku, akhir 3 suku selalu jadi. Sebab apa? 3 suku lah kita. Penimpala nak selesai macam mana? Isu-isu yang berkaitan hak orang Islam dan sebagainya. Dah banyak dalam fakta sejarah melaporkan, terutama kes murtad tadi, tak selesai dengan baik. Tak selesai dengan baik. Bahkan tidak mendapat pengakhiran dengan memuaskan hati kita orang Islam. Disebabkan apa dia? Tiada kekebalan. Sebab itulah penting bila mana ada gerak kerja untuk membina kekuatan itu. Sebab tu Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, dapat je kuasa negara Islam di Madinah tu, sehingga mampu menterjemahkan sistem ataupun SOP kehidupan Islam itu, bahkan dapat diterima seadanya oleh bangsa Arab pada waktu itu. Bermula di Mekah, kemudian akhirnya diterima oleh semenanjung Arab. Maka begitulah juga konsep pengharaman Arab tadi. Dia adalah proses untuk menerapkan acuan hidup dalam memenuhi fitrah kita manusia ni, terutama kita yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu apabila ayat ini membawa kepada gambaran pendidikan yang Allah terapkan kepada kita bagi membina generasi yang memiliki nilai modal insan. Sebab tu penting kita ni
bila ikat kita dengan agama ni, sebab kita akan mampu memenuhi fitrah kejadian kita manusia ni, supaya kita tidak bercirikan kepada sifat kehaiwanan. Sebab kita menyaksikan kalangan manusia bila rohnya tidak mampu dibina dengan nilai agama, dia akan bertukar jadi sifat kehaiwanan, rakus, ganas, dan dilihat sebagai tidak ada menitik beratkan belas kasihan. Tengoklah apa yang berlaku di peringkat dunia apabila orang Islam tidak diisi dengan agama yang selayaknya. Mereka membunuh sama orang Islam dengan begitu tanpa ada rasa belas kasihan. Yang mutakhir ni di Indonesia, polis Indonesia yang membunuh kumpulan-kumpulan Islam yang dilihat dicas sebagai pengganas, dibunuh dengan kejam tanpa peri kemanusiaan. Ini dilaporkan isu semasa pada hari ini apabila gerakan anti-Islam ataupun gerakan berjayanya kalangan musuh-musuh Allah memprogramkan orang Islam sendiri, sehingga akhirnya orang Islam tidak ada perasaan belas kasihan membunuh sama orang Islam. Dengan fitnah-fitnah yang banyak. Sebab apa? Sebab roh tak diisi dengan agama tadi, ataupun roh dah terhakis dengan penghayatan agama tadi. Maka ni isu yang hangatlah, yang terkini, yang kita lihat bagaimana apabila manusia ni dia gagal membina nilai kerohanian tadi. Maka sebab itu termasuklah dengan pengharaman arak tadi ialah untuk menjadikan kita para manusia orang Islam khususnya berada pada kedudukan yang memenuhi matlamat penciptaan dan tanggungjawab kita di atas muka bumi ini. Maka begitulah tentang dengan pengharaman arak. Kalau nak diuraikan memang ada pendetailan yang panjang, tetapi kita ambil secara ringkasnya supaya kita nampak secara asas bagaimana proses pengharaman arak tadi berlaku kepada bangsa Arab, khususnya yang mereka tegar dengan budaya minum arak tadi. Dan begitulah hukum yang kedua pada ayat ini berkenaan dengan infak. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan, dermakan. Bagaimana kalangan bangsa Arab, para sahabat pada waktu itu, setelah mereka mengecapi nikmat Islam, nikmat iman, kemudian mereka mengetahui dan diajar, dididik berkenaan dengan sedekah, berkenaan dengan infak dan sebagainya. Lalu di kalangan sahabat ni ada yang bertanya, bagaimana konsep infak tadi? Secara, orang kata apa, secara lumatnya, secara jeliranya kalau bahasa Terengganu kita tak. Sehinggalah dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan qulil afwa. Katakanlah wahai Muhammad berkenaan dengan infak yang kamu nak amalkan ini daripada harta yang berlebihan daripada keperluan. Dia infak, dia ada wajib, ada yang sunat, tak kena faham. Dan juga ada konsep zakat. Namun bagaimana yang berlebihan tadi dia jatuh kepada dari sudut ada yang bersifat infak sunat, ada yang bersifat infak wajib. Allah Ta'ala menyatakan konsep yang mudah pada peringkat awal dengan mengatakan mana-mana harta kamu lebihan yang kamu tak perlu, yang kamu dilihat tidak ada keperluan mendesak, maka hendaklah kamu berinfak. Allah didik kita supaya jadi golongan hamba yang bermurah hati, yang tidak kedekut, yang tidak bakhil. Supaya apa dia? Di sana boleh berlakunya satu proses hablum minan nas. Berlakunya suatu nilai adanya kehidupan manusia ni, dia menjaga hubungan manusia dengan manusia. Yang kaya menjaga yang miskin. Yang dilihat berkemampuan membantu golongan yang tidak berkemampuan. Ini konsep yang Allah Ta'ala ajar, supaya kehidupan kita orang Islam ni mencapai kepada keharmonian, dan kesejahteraan. Dan bila timbulnya konsep itu, dia dapat mampu mencegah apa dia? Dengki, khianat dan iri hati. Bila berlaku kaya yang melampau dan ada golongan yang miskin yang melampau, tidak ada yang pertengahan, dia ada gap yang ketara, dia ada senggang yang ketara, kaya sungguh, miskin sungguh, tak ada golongan pertengahan. Maka orang miskin ni bila dia terdesak dalam keadaan dia susah,
dalam keadaan dia berhajat dan memerlukan, dan tengok golongan yang kaya bermewah-mewahan dalam keadaan macam wak nyanyi wak nyenyeh pula, kaya dia pelakih pula orang miskin dan sebagainya, maka tak mustahil timbul di kalangan orang-orang miskin yang tidak ada iman, maka dia akan timbul rasa tak puas hati, timbul akan rasa nak marah, bahasa kedekut, bahasa bakhil, macam-macam lah timbul. Akhir sekali mungkin berlaku kecurian, mungkin berlaku rompakan, mungkin berlaku pengkhianatan dan sebagainya. Tapi bila Allah terapkan konsep infak ini, orang yang beriman dia akan dapat rasa menjiwai golongan yang memerlukan, lebihan harta lalu dikongsikan membantu golongan yang memerlukan. Maka di situ kunci kepada apa? Berlakunya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Dan dia akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan Islam. Ini antara konsep yang Allah Ta'ala terapkan kepada kita apabila adanya tuntutan perintah Allah berkenaan dengan infak. Infak ni apa? Membelanjakan lebihan harta kita pada jalan kebaikan, jalan yang membawa kepada membantu orang yang memerlukan. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu berfikir. Allah Ta'ala nyatakan, kesemuanya tadi aku nyatakan untuk kamu, aku terangkan untuk kamu wahai orang yang beriman, adalah untuk kamu ni berfikir. Akal yang dikurniakan Allah kepada kamu itu dengan sebaik-baik jalan pemikiran, dengan sebaik-baik jalan perjalanan hidup kamu. Sebab Allah mengajar kita semua hukum-hukum ini yang termaktub dalam kalamnya, dalam Al-Quranul Karim, supaya kita boleh menjalani kehidupan kita dengan sempurna. Sebab itulah Islam itu sendiri maksud dia apa? Sejahtera. Bila kita ikut Islam, sejahtera kita. Maka itulah matlamatnya. Itu yang terbang kita cerita bab hukum hakam, kita berjuang juga nak tegakkan Islam ni. Tujuan dia apa? Nak capai kepada kesejahteraan. Sejahtera ni merangkumi padanya apa dia? Keamanan, keselamatan, dan juga ketenangan, keharmonian, semua tadi. Mana kita hidup dalam keadaan apa? Tak rasa sepit. Tak nanti kaya raya. Walaupun kita sekadar ala kadar kemudahan yang kita ada, harta yang kita ada, maka bila kita hidup dalam keadaan sejahtera ni, maknanya apa? Kita diberkati Allah, kita diredai Allah. Yang penting ketenangan. Ada orang kaya tak tenang, duit banyak, bahkan kalau dia kaya jutawan sekalipun, dia boleh beli katil yang mahal sekali. Bahagian salesman kata katil ni kalau tuan duduk je khelak selalu. Contoh nak khabar mahalnya katil ni, dengan nilai yang itu. Tapi bila dia tidak ada kesejahteraan, keberkatan yang Allah Ta'ala limpahi kepadanya, beli katil mahal mana pun letak pada jenera juga, susah hati. Sebab Allah tak bagi ketenangan tu, Allah tak bagi kesejahteraan tu. Belilah harta banyak, belilah dengan harga yang mahal sekalipun, bila tak mampu membeli kesejahteraan itu, tak ke mana juga. Itu maksud dia. Beli katil mahal batal tu mahal sekali letak pada jenera kau, tak tidur kau. Sebab apa? Sebab Allah tak izin. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada keberkatan. Itu maksud berkat tadi. Baik pula orang yang susah, batal kena molek, batal ala batu je barangkali, ataupun batang kayu je barangkali letak pada senang hati tidur khelak. Sebab apa? Kesejahteraan Allah anugerahkan kepadanya. Walaupun tidak bertilamkan tilang yang mahal, mungkin beralaskan tikar kurang je barangkali, mulai-mulai ada nyenyok tidur, tak mikir benda lain selamat. Ni kadang orang kaya ni bila dah dia kedekut bakhil pula, mikir harta, kan orang masuk curi kang ni mari macam-macam mikir. Akhir dok jenera tidur, dak rugi saja. Itu maksudnya bila sistem yang Allah terapkan kepada kita ni apa tujuan? Untuk kita mencapai hidup yang sejahtera, hidup yang rasa keharmonian. Itulah hakikat kehidupan yang berkualiti sebenarnya. Hidup yang betul-betul rasa nikmat. Itu panggil nikmat hidup tu. Termasuklah tadi dengan adanya pengharaman-pengharaman yang digariskan Allah kepada kita, hukum-hukumnya semua untuk jaminan kehidupan kita. Maka itulah hakikat
yang perlu kita faham dan jelas berkenaan dengan ayat yang 219 ini. Tak sedar kita 7 lebih dah. Nampak isi ayat juga nampak gaya hari ni. Dan ayat kedua. Sebab ayat kedua ni panjang pula ni kalau nak huraian. Jadi saya rasa dan sampai ayat dua boleh dah insya-Allah kita masuk ayat kedua ni pada minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mendapat satu rahmat dan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita hidup dalam keadaan terpandu oleh bimbingan wahyu Allah dan kita mendapat hidup yang sejahtera, hidup yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sekadarnya daripada saya pada pagi yang berbahagia ini, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.